Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Sahih Fiqh Sunnah. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Kita jilid ke-4 ni, muka surat 960 ni. Masalah aun. Jadi ada permasalahan yang kita bidah contoh sebelum ni. Kita dah bagi siapa 12 contoh. 12 contoh masalah-masalah praktikal yang kira kita nak kira bagaimana pembahagian harta zakah atau warisan. Lah ni pula nak timbulnya masalah aun. Gaul benda aun ni kita akan bincang ni. Aun ialah bertambahnya jumlah saham ahli waris dan berkurangnya porsi bahagiannya. Jadi ahli waris tu semakin bertambah, bilangnya yang berhak terima atas zakah semakin ramai, yang akan jadi kurang lah satu sama lainnya. Pada sebahagian masalah, jumlah saham melebihi pokok masalah. Hal ini tidak terjadi pada semua pokok masalah. Tapi aun hanya terjadi pada 3 pokok masalah, itu nilai 12, 24. Jadi sebenarnya aun ni benar yang kita kata pecahan dia. Yang mana dia ni tak boleh ikut pecahan tu. Payah nak ngira dah. Payah nak ngira tu. Kalau kira-kira buat matematik lah ni, boleh kira juga dah. Perpuluhan berapa pun dah. Tapi di segi pecahan bahagian pecahan tu payah nak kira. Sebab tu dia kira aul. Mendekatkan pecahan lah. Per berapa mendekatkan per berapa dah. Okey, pokok masalah 6. Dalam ini terdapat menjadi aul menjadi 7, 8, 9, 10. Ada sangat kedekutkan. Contoh kasus. Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan suami, ibu dan saudara perempuan kandung. Jadi dia mati, ada tok lelaki, suami, ada ibu, ada saudara perempuan kandung. Bahagian suami ni 1/2. Bahagian saudara perempuan ni kandung 1/2. Bahagian ibu 1/3. Jadi kita tengok gadis aspunya terkecil dia, iaitu nil lah dah. Dan kita lihat bahawasanya jumlah sahih ahli waris ialah 8. Maka pokok masalah menjadi 8. Gini cerita dia dah. 1/2 bagi suami ni jadi asal dia 1/2. Nah, kalau kita 1/2 jadi 4/8 lah nah. Yang ni 1/2. Kalau kita jadi ni jadi 3/4 sebenarnya. 3/4. Bahagian ibu pula asal je 1/2, 1/3. 1/3 ni asal je 2/4 ni. 2/4 benar ni. 2/4 ni. Tadinya 1/3 jadi 2/4 sebenarnya dah. Dan bahagian saudara perempuan ni kandung menjadi 3/8. 3/8 ni asal je 4/8 nah. Berapa jadi gitu sebenarnya kalau kita campur. Ataupun kita campur ikut ikut ni 3 3/4 campur dengan 2/4 campur 3/4 jadi tak cukup lebih ni. 3 campur 2 5, 5 campur 3 8. Dah 8. Sebenarnya maksimumnya ni. Maksimumnya ni. Jadi sepatutnya campur-campur jadi 9/4 dah. Campur-campur jadi 8/4 dah, 8/4. Disebabkan dia 8/4 tu ulama panggil aul dah. Tak tahulah benda ni, saya pun tahulah tak. Ia ada kaitnya Nabi, tak ada dari Nabi ni. Habis terip pun kata-kata Umar gitulah dah. Kalau kita zaman dah ni kita nak kena pecah boleh lah. Tapi zaman dulu dia kira campur-campur tu asal 3/4 campur 3/4 campur 2/4 jadi 8/4 tu jadi 8 masalah. Jadi untuk selesai masalah ni dia jadikan 8. Jadi bukan lagi asal 3/4 jadi 3/8. 3/4 jadi 3/8. 2/4 jadi 2/8. Jadi gitu dah. Jadi dia buat gitu baru boleh cukup dah. Baru campur-campur tu 3 campur 3 ni campur 2 8 8/8 dah. Asalnya apa kata? Asalnya 8/8 dah. Dia kita campur dah. Jadi nak suruh genak nak suruh cukup juga dia pun halik atas tu ubah, halik bawah hak ni satu kali 8. Tu dia panggil aun ni.
Ini ialah satu yang rasional dan semua yang ada kita bagikan kekurangannya pada harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris berdasarkan porsi bahagiannya masing-masing. Dan kalau kita buat gitu, jadi cukup berlaku lah. Ini kaedahnya nak suruh cukup berlaku dah. Jadi 1/2 sebenarnya jadi 3/6 sebenarnya. 3/6 tukar jadi 3/8 dah. 1/3 saja 3/6 dah. 2/6 dah. Jadi 2/8. 1/2 lagi gini. Suami 1/2. Biasanya kalau kita tengok tu dia boleh kita kata semuanya terkecil je ne dah. Di bawah tu boleh jadi ne nak suruh sama. Jadi darab 3 atas, darab 3 bawah jadi 3/6 benar dah. Begitu juga ibu. Ibu ni 1/3 senaga dia lah. 1/3 dia boleh darab 2 atas, darab 2 bawah jadi 2/6. Saudara perempuan sekarang 1/2 dah. 1/2 ni alik bawah darab 3 jadi ni, alik atas pun darab 3 jadi 3/6 dah. Kita campur tu jadi 8/6. Tak boleh mana-mana wujud 8/6 dah. Tak boleh bagi gitu je, kena jadi 9/6 maksimum. Jadi tukar bawah tu asalnya jadi 8. Jadilah timbul masalah 3/8, asal 3/6 jadi 3/8, 2/6 jadi 2/8, 1/2 jadi 3 asal 1/2 3/6 jadi 3/8. Pokok masalah ni kerana jumlah bahagian masing-masing pewaris ni jadi 8, pokok menjadi masalah 8. Maka dalam kes ini terjadilah aun. Ni yang panggil aun ni. Ni panggil aun dia, apa benda aun ni? Sebab dia capur alik atas tu jadi lebih daripada 1 lah. Ni bagi ni 1 jadi 8/6 lebih daripada 1. Jadi habis lebih daripada harta yang ada. Jadi terpaksa buat jadi pecah. Bahagian tu jadi 8. Jadi per6 jadi per8 pula. Boleh dah? Ni kaedah cara nak suruh jadi 1. Okay, faedah orang pertama kali yang memutuskan mengenai masalah aun ialah Umar bin Khattab. Kenapa benda ni bukan zaman Nabi, itu zaman Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu menjadi ijma' para ulama. Lepas tu ulama kira terima lah dah. Terima sepakat juga. Okey, pokok masalah 12. Itu pokok masalah ni. Last sekali 8 dah. Pokok masalah 12. Ini dapat bertambah dengan masalah aul menjadi 13, 15, 17. Tengoklah, kita tengok keadaan. Contoh kes seorang lelaki wafat, mati dah, meninggal dengan meninggalkan isteri. Dia mati, bini ada lagi dah. 2 saudara perempuan kandung, dia ada adik-beradik perempuan. Dan 2 saudara perempuan seibu. Dan nenek. Dah. Mak tak ada, nenek ada dah. Kira gana. Bagi isteri dia dapat 1/4 lah isteri dah. Bahagian kedua saudara perempuan tadi boleh 2/3. Adik-beradik perempuan kandung dia 2/3. Bahagian kedua saudara perempuan si ibu tu, jadi bukan sebapa si ibu, dia boleh 1/3 dah. Dan bahagian nenek pula, tok ni mak tak ada, jadi 1/6 dah. Ganti mak lah 1/6. Pokok masalah tadinya 12 menjadi 17 gana dah. Kalau kita kira dah. Jadi gandaan sepunya dia berapa? 12. Gandaan sepunya 12 dah. Di bawah dia ada 4/4/3/3/6. Jadi paling kecil gandaan sepunya terkecil dia 12. Jadi 1/4 isteri tadi 1/4 nak jadi 12. Dia darab dengan berapa? Darab dengan itulah 3 darab alik bawah darab 3, alik atas darab 3. Jadi 3/12 lah dah. 3/12. Asal-asalnya 3/12. Saudara saudara perempuan ni 2/3. 2 darab 3 darab 4 jadi 12 alik bawah dah. Jadi 2 atas pun darab 4 dah. 2 darab 4 jadi 8. 8/12 sebenarnya dah. 2 saudara perempuan ni 1/3. 1/3. Jadi 3 darab 4 alik bawah, 1 darab 4 alik atas dah. Jadi 4/12. Jadi 4/12 2 saudara perempuan ni lah. Nenek pula 1/6. Jadi 1 darab 2, 6 darab 2 alik bawah jadi 2/12. Tu asal dia lah. Tapi kalau kita capur ni, kita capur alik atas saja, 3 capur 8 capur 4 capur 2, dia akan jadi 17. Dah. 3 capur 8 11. 11 capur 4 16, 16 capur 2. 3 capur 8 11, 11 capur 4 15, 15 capur 2 17. Lebih asalnya 12 jadi 17 capur-capur ni. Jadi nak selesai masalah nak suruh mudah kira. Jadi asal 3/12 semua alik bawah asal je per 12 tukar pada 17 belakang ni. Tukar pada 17 belakang. Jadi asal 3/12 isteri boleh 3/12. 1/4 tu jadi 3/12 tukar boleh 3/17. 2 saudara perempuan kandung asal dia boleh 8/12 tukar jadi 8/17. 2 saudara perempuan seibu ni mak tu lepok lain dia bolehnya 1/3.
Sebenarnya boleh 4/12. Sebenarnya 4/12 tukar pada 4/17 supaya bagi cukup. Nenek yang asal 1/6 asal je boleh 2/12. Tapi nak suruh cukup bahagia jadi 2/17. Tukar di bawah per 17. Jadi kita bagi cukup-cukup lah. Cukup-cukup. Jadi kena bagi asal bagi 12. Ni jadi bagi 17. Dia bagi 17. Dia bagi gitu cukup lah. Cukup lah untuk setiap orang tu boleh game masing-masing. Jadi pokok masalah 12 asal-asalnya. Kerana jumlah masing-masing pewaris jadi campur-campur jadi 17. Pokok masalah tukar jadi 17 dah. Pokok masalah ni per 17 lah. Maka dalam kes ini terjadilah aul ni. Panggil aul ni. Pokok masalah 24 pula. Dalam masalah aul, pokok masalah 16 hanya boleh bertambah menjadi 27. Yang kata ni. Ni kira matematik lah ni. Kira-kira. Jadi logiknya lah mana pun jadi 27 lah ni. Tadi kalau pokok masalah 12 dia boleh di mana? Ada jadi 13, ada jadi 15, ada jadi 17. Jadi kira-kira itu ni kebiasaan orang ni lah matematik dia kira-kira. Dia kaji-kaji kira, tu je boleh jadi dalam masalah harta waris ni. Ni pasal dia tetap dah harta waris ni 1/4. Dia tak ada lain dah, 3/4 tak ada dah. Dah gitulah cerita dia. Okey, pokok masalah 24 ni kira-kiranya pokok masalah ni belah hanya boleh jadi 27. Contoh kasus seorang wafat. Ni kata 24 sini tulis 16 dah. Okey, gini cerita dia. Kes ni seorang kita mati, ada isteri. Lepas tu ada anak perempuan. Lepas tu ada anak perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan lah. Lepas anak lelaki ni. Lepas tu ada mak dia, ibu dia hidup lagi. Dan ada ayah dia hidup lagi. Okey, bahagian isteri ni 1/8. Sebab ada lagi anak gapa ni lah. Bahagian anak perempuan ni jadi 1/2. Asal-asal isteri ni dapat 1/4. Kalau tak ada anak ni ada anak jadi 1/2. 1/8 lah. Bagi anak perempuan ni 1/2 lah. Dia tidak halal semua sekali. Kalau ada anak lelaki berat lah. Dia tak boleh lah. Boleh ke anak lelaki ni. Habis sekat ni nak. Bagi anak perempuan dari anak lelaki cucu dia. Jadi cucu perempuan ni. Daripada anak lelaki boleh 1/6 ni. Pok dia mati, iaitu anak kepada si mati ni mati dah. Cucu je ada dah. 1/6 boleh. Jadi tak apalah kata kena 2/3. Tak apalah kita cerita depan ni. Bagi ibu pula 1/6. Bagi ibu 1/6 dah. Sebab ada anak gapo ni nak. Jadi 1/6 dah. Lepas tu bagi bapak lagi 1/6. Di samping sisa warisan secara asbah. Jadi bapak ni bukan 1/6 saja, dia lebih-lebih lagi boleh beri dia dah. Awal pokok masalah ini adalah 24 sebab kelipatan persetujuan terkecil KPK ataupun kata kita bahasa orang ngaji matematik sekolah menengah ke apa ni sekolah rendah ni, gandaan sepunya terkecil dah, gandaan sepunya terkecil. Jadi asal dia lapar pala alik bawah per tu ada lapar ada 2 dan ni. Bila kita buat gandaan sepunya terkecil, dia nak dia gandaan sepunya terkecil bagi lapar bagi 2 dan ni ialah 24 dah. Lapar darab 3 jadi 24, 2 darab 12 jadi 24, ni darab 4 jadi 24 dah. Jadi itulah gandaan yang paling kecil daripada 3 nombor ni 8 2 ni. Jadi asal dia berapa dah. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahawa bapak tidak memperolehi sedikit pun sisa warisan dengan cara asabah sebab masalah-masalah aun menyebabkan pokok masalah habis oleh ahli waris ashabul furud yang punya bahagian-bahagian telah ditentukan ikut pecahan adalah. Ashabul furud ni kita cerita dah yang ada pecahan yang disebutkan dalam Quran, cara pecah dia dah. Pecahan dia. Sehingga tidak tersisa sedikit pun dari harta peninggalan untuk diwarisi dengan secara asabah, secara hak lebih-lebih tu beri ke dia ke pok si mati tu. Tak ada lah dia kata dah. Okey, kita cerita kira hak asal. Sisa-sisa ni tak usah kira lagi. Asabah tu kita kira ashabul furud ni hak ada pecahan dia dah. Isteri yang asal dia 1/8. 1/8 nak suruh jadi bawah dari 24. Nak suruh jadi 24 bahagian, dia kena 1 ataupun 1/8 darab 24 teguh dah. Darab 4 bagi 8 jadi 3. Ataupun 1 darab 3 di atas, bawah 8 darab 3 24 dah. Jadi 3 bahagianlah daripada 24 dah. 1/2 anak perempuan ni dia boleh 12 lah. 1/2 daripada 24 jadi 12 bahagian. Anak perempuan dari anak lelaki ni cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6. Alif bawah darab 4, ni darab 4, alif atas darab 4 jadi 4/24 jadi 4 g daripada 24 bahagian dah.
Tu cucu perempuan ada 4 bahagian daripada 24 bahagian. Ibu pula 1/4. Supaya cucu perempuan ni 4 daripada 24 juga. Bapak pun 1/4. Darab 24 jadi ataupun 1 darab 4 alih atas, ni darab 4 alih bawah 24 jadi 4/24, 4 bahagian daripada 24 bahagian dah. Cuma kita campur dia 3 campur 12 jadi berapa? 15. 15 campur 4 jadi 19. 19 campur 4 jadi 23. 23 campur 4 jadi 27. 27 bahagian. Asal kita nak suruh jadi 24, campur pecahan alih atas ni jadi 27. Jadi kita terpaksa tukarlah. Pokok masalah 24 ni asal dia kita kira asal dia berapa ganda S punya terkecil tapi terpaksa pindah kepada 27 supaya bagi cukup-cukup. Ni panggil aul dah. Jadi asalnya masalah 24 tukar pada 27. Jadi asal 3/24 jadi 3/27. Asal 12/24 anak perempuan ni, isteri ni asalnya 3/24 jadi tukar jadi 3/27. Anak perempuan ni asalnya boleh 12/24 tukar jadi 12/27. Anak perempuan dari anak lelaki cucu. Cucu perempuan ni asalnya boleh 4/24 jadi 4/27 dah. Ibu yang asalnya boleh 4/24 tukar jadi 4/27. Bapa asalnya boleh 4/24 jadi 4/27. Ni yang panggil aul ni. Inilah panggil aul ni, aul. Faedahnya, jika saham ashabul furud, ahli waris yang perolehi bahagian tertentu dalam masa waris mengikut pecahan lah. Nanti panggil ashabul furud ni ikut kira pecahan dah. Ashabah ni lebih-lebih panggil dia, lebih-lebih. Walaupun ada kaedah 2 lelaki, 2 lelaki sepuai tu, tapi waktu dipanggil ashabah lagi. Ashabul furud ni memang ayat dalam Quran pecahan-pecahan dalam terima harta zakat. Kadang-kadang ashabah tu boleh besar lagi dah. Boleh banyak lagi kena faham bukan ya boleh sikit kadang-kadang dah. Walaupun dia diterima sisa-sisa dia boleh banyak kadang-kadang. Okay, ashabul furud ni ahli waris mempunyai bahagian tertentu dalam masalah waris sama dengan pokok masalahnya, maka ini disebut masalah adilah. Masalah adil ni masalah kira asalnya adilah. Jika saham ashabul furud kurang dari pokok masalah, maka ini disebut masalah naqisah kurang. Jika saham ashabul furud melebihi pokok masalah, maka disebut ilah bertambah. Jadi hak kita kira semua hak bertambah berlaku. Hak kurang tak ada dah. Hak kurang tak ada. Jadi tak tahulah ditunjuk ke kiraan ni. Hak biasa kira-kira ni lebih. Dia capur-capur ni hak bahagian atas pecahan tu dia akan jadi lebih. Dan apabila lebih, maka kita panggil aun dia. Apa kita cerita saat ni lah. 3/24 sebab kita capur asal kita kira pokok masalah 24 ni, kita capur alih atas boleh 27. Jadi kita kena tukar 24 alih bawah ni per 24 jadi per 27. Ni lah panggil aun dia. Cuma hak biasanya dipanggil ailah bertambah. Jadi ni hak biasa. Hak naqisah kurang ni jaga kita kira lah. Jaga berlaku dah. Jadi tunjuk contoh nak kurang. Tak apalah kita tengok dulu. Masalah rad. Tengok kitab Mabahis fil Ilmi Mawaris karya Dr. Mustafa Muslim dengan revisi dan ringkasan. Ini contoh kitab-kitab moden yang meringkas saya kira. Dalam pondok panggil mata rahbiyah ni. Mata rahbiyah ni kira ni lah mata-mata yang meringkaskan ilmu faraid lah. Mata rahbiyah. Lepas tu ada table-table syarah dia macam-macam lah dah. Pondok ni ada ngaji dah. Okey, masalah rad. Telah dikemukakan sebelumnya bahawa aul ni ialah bertambahnya saham dan berkurangnya porsi bahagiannya. Jadi sahihnya asal tadi per 24 jadi per 27 dah. Di sebahagian keadaan terjadi sebaliknya, iaitu bertambahnya porsi bahagian dan berkurangnya jumlah saham. Inilah yang disebut rad. Kita bincangkan. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada ashabah, sedangkan ashabul furud ahli waris yang bahagian-bahagian telah ditentukan. Tidak menghabiskan semua pokok masalah. Sekali kita bincang ni habis pokok masalah ni. Tak cukup ni. Ni tak habis pula dah. Maka kelebihannya itu dikembali kepada ashabul furud berdasarkan porsi masing-masing selain suami atau isteri, sebab kelebihan tidak boleh dikembalikan kepada keduanya. Masalah rad ni ada 2 keadaan boleh jadi bersama ahli waris. Terdapat salah seorang dari suami isteri atau salah seorang dari keduanya tidak bersama-sama mereka. Jadi yang kata 2 keadaan lah. Terdapat seorang dari suami isteri atau salah seorang dari kedua tidak bersama mereka. Nanti kita bincangkan masalah. Jika salah seorang dari suami isteri tidak menyertai ahli waris.
Dalam keadaan ini tidak terlepas dari 3 kemungkinan sebagai berikutnya. A. Orang yang menerima bahagian waris tertentu dari ashabul furud hanya sendirian. Maka ia mengumpul semua harta warisan baik dengan fardun berdasarkan porsi bahagiannya, iaitu ikut pecahan dalam ilmu faraid ni berdasarkan Al-Quran, maupun rad yang kelebihannya dikembalikan kepadanya. Tak ada orang boleh terima hak lain, jadi dia boleh dia lah. Asal dia ikut pecahan lah. Tapi disebabkan tak ada orang lain boleh terima, tak ada dasar pewaris lain, dia boleh ke dia. Ashabul furud. Asalnya. Dan sekali jadi macam asabah, dia boleh terima hak lebih-lebih dia. Ataupun dipanggil istilah rad. Kelebihannya dikembali kepadanya. B. Jumlah mereka lebih dari satu orang, tapi masih satu golongan. Maka hartanya dibahagikan di antara mereka secara sama rata. C. Para ahli waris yang memperolehi bahagian tertentu ashabul furud lah. Ikut pecahan kita mengaji lah. Ikut Al-Quran lah ni. Terdiri dari 2 golongan atau lebih. Maka kita pecahkan masalahnya seperti biasa. Lalu kita kembalikan pokok masalahnya kepada jumlah saham ahli waris yang rad. Contoh. Kita kira contoh ni. Seorang lelaki wafat dengan meninggalkan nenek. Saudara perempuan seibu dah. Maksudnya adik-beradik perempuan mak tu dah, pok lain dah. Saudara lelaki seibu. Adik-beradik lelaki, mak sama, pok lain dah. Kita dapati bahawasanya pokok masalahnya ialah 6. Sedangkan jumlah sahamnya hanya 3 dah. Maka pokok masalahnya kita kembalikan menjadi 3. Dengan demikian porsi bahagian-bahagian dari mereka bertambah. Sehingga nenek memperoleh 1/3. Yang tak adanya asalnya hanyalah 1/6. Dan demikian seterusnya. Macam kita bincang saat ni lah. Rad ni lebih kurang kata-kata ashabul furud. Kurang daripada pokok masalah yang akan jadi naqisah kurang tu. Jadi kita kena buat cukup juga dah. Ni contoh kira kita kira dah. Pewaris nenek ikut Quran sebut 1/6 bahagian dia. Ya, jadi 1/6 daripada neggi dia boleh sogi. Lepas tu saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu ni kongsi. Dah. 1/3 je boleh. Jadi 1/3 ni bukan maksudnya saudara perempuan 1/3, saudara lelaki 1/3 jadi 2/3, bukan gitu dah. Jadi 1/3 ni pakat kongsi semua sekali, adik-beradik perempuan seibu, adik-beradik lelaki seibu. Dia hanya boleh 1/3. Dia tidak bagi ikut 2 bahagian lelaki untuk lelaki dan 1 bahagian untuk perempuan. Tidak jadi gitu sebab dia ikut jalan ibu. Dia ikut jalan ibu ni, seibu ni. Adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik lelaki adik-beradik perempuan seibu, dia jadi jalur ibu. Dia jalur ibu, dia kena bagi sama rata, tidak jadi bagi jadi 2/3 lah. Asalnya 1/3 lah sebenarnya. Okey, kita capur dak 1/3 capur dengan 1/3 ni kita per 3 tu ganda exponent terkecil dia nil dah. 3 kena darab 2 jadi nil di bawah. Jadi 1 darab 2, 3 darab 2 jadi 2/0 lah. Jadi dia 2/0 sebenarnya. Jadi satu bahagian nenek 1/0, bahagian adik-beradik seibu ni dia boleh 2/0 sebenarnya. Jadi kita capur 1 capur 2 jadi 3/0. Tak cukup. Sekali kita capur tadi jadi lebih sama dia. 27/24 lah dia capur dia. 15 berapa kita bincang ni lah. 17/12 lah dia capur tadi. 8/0 lah kita bincang tadi lah. Contoh-contoh au tadi dah. Sekarang ni jadi tak cukup pula dah. Jadi ada juga masalah yang tak cukup. Jadi 3/0. Ya lebih bisa apa dia dah? 1 capur 1/0 capur dengan 2/0 jadi 3/0. 3/0 ni bisa apa dia? Dia tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain berhak terima. Saka ni hak ni dia berhak terima, dia kena buat dia panggil rad istilah dia. Rad ni kita kurang dia, rad ni kita kurang. Asal 1/0 jadi potong ni jadi 1/3. Asal 2/0 nil bawah tu potong jadi 3. 2/3. Jadi 1/3 2/3. Ni panggil rad. Pokok masalah 6 kerana jumlah masing-masing pewaris 3. Pokok masalah sebenarnya jadi 3 dah. Jadi 3. Capur-capur jadi 3. Jadi kurang. Jadi kurang ni cakap untuk kos duit 3/0 lagi dah. Jadi dia pun potong. Dia rok potong. Potong hak 6 tu jadi 3. Supaya bagi cukup-cukup seorang. Jadilah 1/3 dengan 2/3. Nenek boleh 1/3. Adik-beradik seibu. Perempuan lelaki ni boleh 2/3. Capur jadi 3/3 dah. Cukup lah. Ni panggil rok. Ni panggil rok dah. Benda ni mudah sangat. Kalau pandai matematik, mudah sangat dah. Tak pandai matematik, payah dah. Okey, jika bersama ahli waris terdapat salah seorang dari suami isteri dia. Dalam keadaan ini terdapat 3 kemungkinan.
Seperti yang pertama, bersama suami atau isteri terdapat seorang ahli ashabul furud. Ahli waris yang memperolehi bahagian tertentu yang telah ditentukan oleh Quran itu bila percaya dia berapa dah. B. Bersama suami atau isteri terdapat lebih dari satu orang ashabul furud, tapi masih satu golongan lagi. Bersama untuk lelaki ataupun isteri ni, si mati ni, dia ada ashabul furud tapi masih satu golongan. Sejenis sejenis. Okey, contohnya. Untuk kedua keadaan ini, kita jadikan pokok masalah dari bahagian suami atau isteri yang telah ditentukan. Kita berikan bahagiannya, kemudian sisanya kita berikan pada ahli waris yang menerima rod pengembali. Seolah-olah mereka ialah asabah. Misalnya, ni kita ambil contoh, seorang perempuan manfaat dengan meninggalkan suami dan seorang anak perempuan. Tak ada orang lain untuk nenek ke apa, tak ada ke apa, ataupun tak boleh gilah masa ada dah. Menghalal dah. Jadi sekarang ni, si isteri mati, suami ada, anak perempuan ada dah. Lain tak ada. Seorang anak perempuan. Jadi pewaris dia suami ni, dia boleh 1/4 dah. Asal 1/2 tapi keadaan anak perempuan tu jadi 1/4. Lepas anak perempuan pun dia bukan terima belaka, dia boleh 1/2 lah. 1/2. Campur dengan sisa jadi asabah. Lebih-lebih dia. Tu sebenarnya, tapi kita tak cara sisa ni, ke dia kita cara dah. Okey, 1/4. Jadi kita nak jadi gadaan sepunya terkecil, Jadi 1/4 tu biarlah. Jadi 1/2 boleh jadi 2 alik bawah darab 2, alik atas darab 2, jadi 2/4 dah. Jadi masalah 2/4. Pokok masalah 4 lah. Jadi 1/4 so, 2/4 so. Jadi kalau kita campur 1 campur 2 jadi 3/4 dah. 1 campur 2 3/4. Tak cukup lah ada harta lebih nak beri ke siapa dia dah. Sepatutnya kita bagi dua golongan ni, dua orang ni. Jadi asal dia adalah 3. Jadi dia nak gana. Dia sebenarnya kalau kita bincang sebelum ni, dia jadi 1/4. Jadi apa? Korel lah tak? Kalau dia boleh 3, jadi sebelum ni 1/3 tu jadi 2/3 dah. Tapi hak ni tidak kira gitu hak ni. Dia mementingkan anak perempuan lah. Dan untuk lelaki tu boleh 1/4 lagi. Cuma anak perempuan tu campur 1 sebab dia asabah. Dia kalau kita buat 3, pokok masalah 4 jadi 3. Jadi anak perempuan tu tak ada, bahagian sisa dia tak ada. Bahagian sisa dia tak ada dah. Asabah. Sedangkan dia ni asabah juga dah. Bukan sekadar dia ni ashabul furud. Dia juga asabah yang berhak terima lebih-lebih daripada harta saka untuk dia. Untuk dia boleh sisa-sisa lebih ni, kalau kita guna kaedah asal je pokok masalah 4, tukar jadi 3, rok jadi 3. Dah. Dia jadi tak ada lah bahagian asabah tu kan. Jadi untuk selesai masalah, dia tak payah tukar pada rok jadi 3. Dan jadi 3 macam cara biasa. Sebab kita ni nak beri gear lebih tu untuk beri kepada anak perempuan ni. Sebab dia ada bahagian sisa, bahagian asabah. Jadi kita tak payah tukar pada 3. Jadi 1/4. Untuk lelaki suami tu boleh 1/4. Ada perempuan yang asal dia boleh 2/3 tu kita jadi 2/4. Dan 2/4 asal dia. Kita tak jadi ke 2/3. Kita ambil lagi tak cukup dia, segi ada. Jadi 1/2, 3. Segi lagi tak cukup hal lebih ni. Kita beri kepada anak perempuan kerana dia juga berhak asabah. Ambil lebih-lebih harta saka. Ni ada satu lagi kaedah lah. Kaedah yang mana untuk tidak hilang bahagian asabah ni. Okey, habis itu C. Okey, lain pula. Penikah tak ada. Main ke kita tak? Main automatik ni. Main automatik bukan kira atas atau whiteboard ke apa tak. Jadi main dengar saja ni, gitulah nak. Okey, bersama suami atau isteri terdapat beberapa ahli waris, iaitu ashabul furud yang menerima rod. Ashabul furud ni yang menerima rod. Maka dalam kes itu kita akan mengikuti tahapan-tahapan berikut ini. Yang ada suami ataupun isteri yang hidup tu dah. Ada berapa ahli warisnya? Okey, gini. Kita jadikan pokok masalahnya dari angka penyebut bahagian suami atau isteri yang telah ditentukan. Dan kita berikan bahagiannya. Lalu kita jadikan sisanya sebagai bahagian bersama syarikat di antara ahli waris yang akan menerima rod. Ya, itu step pertama. Step kedua, kita buatkan masalah kecil secara khusus untuk ahli waris yang akan menerima rod. Menerima potongnya lah tak? Dan menjadikannya persis sebagaimana sekiranya tidak terdapat suami atau isteri yang menyerupai para ahli waris,
Kalau kita kembalikan pokok masalahnya kepada jumlah saham mereka. Ni ayat panjang-panjang gini. Ia payah nak faham. Kita tengok contoh lepas ni lah. Kita baca straight dulu lah. Kita lihat yang ketiga, step yang ketiga, kita lihat antara pengembalian masalah rod ahli waris yang akan menerima pengembalian ni dan saham bersama di antara mereka dalam masalah yang pertama. Lalu kita keluarkan faktor pembahagi persekutuan terbesar. Ni faktor pembahagian. Bukan gadas pun terkecil dah. Faktor pula dah. Lalu kita bagi pengembalian masalah kecil itu dengannya. Setelah itu hasilnya kita tempatkan pada kolom pokok masalah pertama sebagai porsi bahagian. Lalu kita bagi saham bersama di antara ahli waris yang menerima rod dengan pembahagian juga. Setelah itu hasilnya kita letakkan di atas pengembalian masalah kecil sebagai porsi bahagian. Ayat belit panjang-panjang ni payah nak cerita. Lepas kita tengok contoh baru kita nampak. Step keempat, langkah keempat, pengembalian masalah rod dikalikan dengan pokok masalah pertama. Hasilnya kita letakkan pada sebuah kolom sebelah kanan masalah pertama dan hasilnya disebut jami'ah ar-rad, jumlah pengembalian. Lalu bahagian suami atau isteri kita kalikan dengan masalah angka itu juga dan kita letakkan di sampingnya, di bawah jumlahnya. Tu ayat kalau kira ikut step dia lah. Tapi for matematik lah, kalau kita ngaji matematik, kalau kita main ayat terang gini, tak payah pasal dah budak dah. Jadi matematik ni kena buat latihan lebih daripada mendengar cikgu ajar. Kalau dengar cikgu ayat buh mulut pun cara-cara step, budak tak gerak pensel, pen kau gapo ngira pasal dah tak faham. Matematik dia kena buat. Dia kena buat lebih banyak daripada nak faham. Jangan nak faham, nak buat dah. Setengah budak dia kata nak faham dulu dah. Cikgu ajar tak faham cikgu, tak faham cikgu. Lepas dia tak saya nak gerak pensel, pen dah. Nak kira dulu dah. Pasal dia kena merasai nikmat matematik ni. Macam orang ngaji tasawuf lah dia panggil kasyah dah, setengah tu dia panggil wajad dah. Dia panggil apa? Zab ni, perasaan hati tu. Matematik pun gitu, you kena jamu, kena kira-kira baru kita berasa dah. Sebenarnya matematik moden ni kena dia melalui ya tamadun Yunani melalui tambudi Islam dah. Islam ni banyak guna matematik, termasuklah antaranya faraid. Lepas tu dalam kira-kira lain dia banyak dah. Di ilmu falak tu banyak guna matematik juga. Okey. Kemudian kita berpindah kepada masalah kecil. Lalu kita kalikan saham tiap-tiap ahli waris dengan porsi saham. Dan meletakkannya di samping ahli waris pada masalah pertama yang besar. Dengan demikian kita telah mengembalikan harta warisan selain bahagian suami atau isteri. Langkah ini dapat diterapkan pada contoh kasus. Contoh kes ni baru jadi masalah. Rod jenis ni lah. Kita habis sikit. Langkah ini dalam kita boleh terapkan dalam kes berikut ni. Kes kematian berikut lah. Ada seorang perempuan wafat. Jadi yang mati tu perempuan meninggalkan suami, anak perempuan ada seorang dan anak perempuan dari anak lelaki cucu. Cucu perempuan dari anak lelaki dia. Anak lelaki pun mati juga dah. Tinggal cucu je. Jadi kes ni akan menyebabkan timbul masalah ni. Okay, masalah pertama perkara asal. Dari perkara asal ni suami boleh 1/4 dah. Suami boleh 1/4. Asalnya 1/2 tapi dia ada anak kan, tak boleh lah jadi 1/4. Anak perempuan boleh 1/2. Kalau anak lelaki boleh semua sekali dah. Anak perempuan ni 1/2 dah. Anak perempuan dari anak lelaki yang cucu perempuan dia boleh 1/6 dah. Jadi anak perempuan tidak menyekat cucu perempuan daripada anak lelaki. Sepatutnya anak lelaki kalau ada dia boleh dia. Tapi keadaan anak lelaki meninggal, tinggal cucu dan anak perempuan pada anak lelaki ni, dia boleh 1/6 wakil pada pokok dia lah. Tapi tak boleh cukup pokok dia lah. Kurang dah boleh dah 1/6 dah. Jadi kalau kita tengok sini, gada S punya terkecil dia sebenarnya 12. Gada S punya terkecil 12 dah. 4 darab 3 jadi 12, 2 darab 3, 2 darab 6 jadi 12, 6 darab 2 jadi 12. Jadi pecahan bawah tu 4 tu kita darab 3 dah supaya jadi 12 alik bawah ni. Jadi kalau kita 1/4 darab 12 bahagian jadi 3/12 ni. 1/2 dia jadi 6/12 bahagian. 1/6 untuk cucu perempuan ni dia jadi 2/12 bahagian. Kita capur bahagian ada ni 3 capur 6 jadi 9. 9 capur 2 jadi 11. 11/12 sebenarnya tak cukup. Segi itu cukup dah. Sini ni pula masalah tidak ada asabah dah. 2/11. Jadi untuk sesar ni masalah rok ni dia guna kaedah 12 terpotong jadi 11 ni. Hak ni tak ada asabah Dia tak timbul masalah pasal ni.
Tak ada asabah, kita 12 tu potong jadi 11 ni. Jadi 3/11 untuk suami, anak perempuan jadi 9/11. Anak perempuan dari anak laki-laki, iaitu cucu perempuan daripada anak laki tu mati dah juga dah. Jadi 2/11. Jadi gitulah pembahagian. Okey, masalah kecil tanpa keberadaan suami isteri. Sekarang ni harta tok laki mati dah. Bini mati pula dah. Jadi tok laki mati dulu, bini mati dia. Harta saka bini ni guna. Tak ada lah, pok tak ada lah dah. Jadi anak perempuan saja dia beli 1/2. Lepas tu anak perempuan dari anak laki-laki cucu perempuan jadi 1/9. Nah. Jadi kalau kita kira agak masalah ni lah. Nah. Nak suruh jadi per alih bawah tu per ni dah. Jadi 3/9 untuk anak perempuan, 1/9 untuk cucu perempuan dah. Jadi 1/9. Jadi 4 tu lah. Lepas ni kita kira. Okey, jadi masalah ni jangan kira aku Abang Malik katakan, jika cara ini dirasa sulit, maka masalahnya dapat diselesaikan dengan metode ilmu aljabar al-murni. Algebra lah, ada x, y tu dah. Ilmu algebra dah. Maka kita katakan bahagian suami ialah 1/4 jadi 9/4. Oh, you kira tu lagi. Bahagian anak perempuan jadi 1/2 jadi 12/24. Lepas tu bagi anak perempuan dari anak lelaki ialah 1/6 jadi 4/24. Cucu perempuan ni. Masih ada sisa warisan, maka kita tambahkan porsinya untuk anak perempuan dan anak perempuan dari anak lelaki berdasarkan bahagian masing-masing. Sedangkan bahagian suami tetap seperti semula, iaitu 6/24 lagi, iaitu 1/4. Ini cara lain dah. Jadi tadi kita kira per 12. Ni kita kira per 24 ni. Jadi asalnya 3/12 jadi 9/12. 1/2 jadi 9/12 tukar jadi 12/24 dah. Gitulah. Jadi per 24 berlakon. Jadi lebih lagi, maka ada sisa warisan, maka kita tambah ke porsinya untuk anak perempuan. Sedangkan bagi saya tak. Okey, jadi kita lihat bahawasanya persentage bahagian anak perempuan dibandingkan anak perempuan dari anak lelaki ialah 12/4 dah. 12/4. Gitulah, 12/4 dah. Asalnya 2 12/4 lah, 12/4 dah. Jadi 3/1, 3 berbanding 1. Artinya kita hendak membahagi kelebihan 2/24 menjadi 4 bahagian. Anak perempuan mengambil 3 bahagian dan anak perempuan dari anak lelaki mengambil 1 bahagian, sehingga setiap bahagian setara iaitu 0.5/24. Hasilnya bahagian anak perempuan setara ialah 13.5/24. Sebahagian dan bahagian anak perempuan dari anak lelaki ialah 4.5/24. Sementara bahagian suami tetap jadi lagi itu 9/24 ni. Ni salah satu cara kira untuk jenis gini, untuk apa kata, ya tak saya potong rok. Kalau rok dia jadi hak 12 ni jadi sebelah. Hak ni tak saya potong, dia besar sikit. Dia besar sikit. Cumanya dia bagi hak lebih-lebih 0.5 tu dia bagi kepada anak perempuan dan 0.5 lagi dia bagi kepada cucu perempuan dah. Jadi apa tok lelaki ataupun suami pada si mati tu, isteri tu, dia boleh lagi 9/24 ni 1/4 lagi, jadi tak tidak jejah dia sepuluh je. Hak bertambah ni untuk anak dan perempuan dan kita tengok maslahat untuk kepentingan anak-anak lah, kalau kita kira gitu dah. Jadi dia capa-capa jadi 24/24 lah. Seluruh harta jadi sempurna lah dah. Okey, catatan penting. Cuba perhatikan jika anda menjadikan angka penyebut pada angka-angka pecahan sebelumnya, penyebut bawah ni, iaitu 16, maka hasilnya pun akan sama dengan cara penyelesaian tadi. 4/16, 9/16, 3/16. Kat atas tu. Kalau jadi angka 16, pun boleh juga dia kata dah. Tapi kita kata dia boleh banyak ada sikit lah. Cuma kita kata cara hak mudah secara rod. Lepas tu selagi cara dia panggil, kita besar pecahan bawah tu. Lepas tu bagi 0.5 bagi antara anak perempuan dan anak cucu perempuan pun boleh juga dah. So lagi ni dia kata 16. Ni payah sikit lah dah. Okey, sekat tu lah saja perbincangan kita untuk masalah
dan masalah masalah rod. Au ni secara asasnya dia ada dua-dua, naqisah dengan ailah, tapi biasa kita baca ailah dah. Cuma lagi hak biasanya au ni hak dia tambah saja biasa kira. Lepas tu ra tu masalah hak berkurang ni. Ra tu masalah kurang ni daripada pecahan yang ada dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.